Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 9 penyelesaian segitiga. Okay, so apa yang ada dalam penyelesaian segitiga ni? Yang pertama, kita ada petua sinus. Okay, petua sinus ni, okay, dalam kehidupan seharian kita sering berhadapan dengan situasi yang melibatkan segitiga. Contohnya penyelesaian Okay, sorry, kita sambung balik. Dalam kehidupan seharian kita sering berhadapan dengan situasi yang melibatkan segitiga. Contohnya penyelesaian untuk mencari tinggi layang-layang, macam gambar kat sebelah ni. Okey, apabila melibatkan segitiga bukan bersudut tegak, teorem Pythagoras tidak sesuai digunakan. So sebelum ni kita guna teorem Pythagoras kan, tapi sudut ya segitiga yang bukan bersudut tegak tak sesuai lagi, dah guna teorem Pythagoras. Jadi terdapat cara lain untuk mencari penyelesaian bagi segitiga yang bukan bersudut tegak. So apa-apa jenis segitiga lah kita boleh gunakan kaedah yang kita akan belajar hari ni lah. Okey, ni segitiga ni kan, contoh segitiga yang layang-layang. So untuk membuat dan mengesahkan hubungan antara sisi-sisi suatu segitiga dengan sinus sudut-sudut yang bertentangan. Okey, cikgu akan buat satu pembuktian. Macam mana Aisyah Radia boleh off mic tak? Okey, macam mana kita boleh dapat formula petua sinus ni? Macam mana kita nak sahkan? Okey, mula-mula kita buat satu hash kat sini. Katakanlah ini segitiga yang bukan bersudut tegak kita. Jadi kita kena cari ketinggian kepada segitiga kita dengan simbolnya hash lah. Okey, jadi katakanlah sudut A kat sini, sudut A ni sudut B. Jadi untuk cikgu dapatkan sin B dekat sini, sin B, sin adalah soh kan. Jadi kita akan ambil dia punya O bahagi dengan hash. Okey, so A bahagi dengan hash. So cikgu singlekan hash, cikgu akan dapat A bahagi dengan sin B. Okey, lepas tu salah, kat A bagi H. O kan, ni lah O dia. Sorry, ni O dia, ini H dia. Jadi H bagi A lah. Jadi A sama dengan H sama dengan A sin B. Okay, kita tengok B pula B kita tengok kat sebelah sini pula A kita ni. So jadi sin A sama juga O bahagi dengan hash hypotenuse. Jadi hash bahagi dengan B. So kita dapat hash adalah sama dengan B darab dengan sin A. Jadi disebabkan kedua-dua adalah hash yang sama, jadi kita boleh samakan lah. A sin B sama dengan B sin A. Jadi kita boleh singgalkan pindahkan sin A sebelah sini dengan pasangannya A, sin B dengan pasangannya B. So kita dapat A bahagi dengan sin A sama dengan B bahagi dengan sin B. So beginilah cara petua sinus dibina. Okay, ada soalan? Faham tak? Atau perlu cikgu ulang semula? Apa? Tak dengar? Faham. Okey. So cikgu teruskan macam mana nak guna. So lepas kita dah buktikan, so kita dapatlah suatu petua sinus bagi sebarang segitiga. So tak kisah macam mana bentuk segitiga tu, petua sinus ni boleh digunakan. Termasuklah segitiga bersudut tegak pun boleh digunakan petua sinus ni. Okey. So contoh kita tengok contoh.
apa konsep kita nak guna sini paling senang. Kita anggap dia macam mata macam mata. So katakanlah mata cikgu dekat F. Jadi apa yang mata ni nampak adalah F kecil ni, betul tak? Kalau dia pandang straight, dia akan nampak F kecil. Sama juga kalau mata tu dekat E, so dia akan pandang straight pada E. Kalau mata tu pada D, dia akan pandang straight pada D. So formula yang kita boleh bina adalah F bahagi dengan sin F. F bahagi dengan sin F sama dengan E bahagi dengan sin E sama dengan D bahagi dengan sin D. Jelas tak? Sama lah juga macam ni. So hash ni, hash besar ni akan pandang sini, K besar ni akan pandang K, J besar ni akan pandang J. So kita boleh bina lah rumus. Hash bahagi sin hash sama dengan J bahagi sin J sama dengan K bahagi sin K. Sampai sini jelas? Okay, cikgu teruskan. Kita pada latih diri 9.1 ni samalah ni kan. Cikgu dah beritahu tadi. Okey, kita tengok contoh 2 pula. Cari nilai X dalam segitiga yang berikut. Okey, so nampak tak ini? Mata ni dipandang X gini. Yang ni dipandang sini. So, apa yang kita nak, kita boleh letak dia dekat atas. So, kat sini X kan. So, X tu pasangannya adalah sin 48. So, sama dengan 14. Kalau kat atas tu sisi, kat sini pun boleh letak sisi lah, sin 80. So untuk dapatkan X, pindah je, bahagi, dia akan jadi darab. So kita boleh tekan kalkulator. .3 bahagi dengan sin 80. Ni bahagi, bawa pindah sebelah jadi darab. So darab dengan sin 48. Dapatlah jawapan ni 10.79. 10.79. Okey, untuk contoh A, jelas tak? Okey, itu contoh B. X ni adalah sudut kan, jadi kita boleh mula dengan sudut lah. Jadi dia punya pasangan untuk X ini adalah yang ni. Jadi sin X bahagi dengan pasangan dia adalah 7.05. So ini sudut ni kat sini. So disebabkan atas ni kita nak cari sudut, jadi kat sini pun mesti sudut yang berada di atas lah. Jadi sin 55.5 bahagi dengan 6.2. So sin X, ataupun kita boleh je pindahkan, sebab dalam permakahan dia tak ada markah tau kalau awak jalan kerja pun. Jadi macam membazir masa untuk awak kerja, jalan kerja. So kita boleh je, ini bahagi kan, pindah sebelah dia jadi darab. So kita buat dululah. Sin 55.5 bahagi dengan 6.2, kemudian darab dengan 7.05. So dapat jawapan ini kan. Okay, so sin pindah sebelah pula. Bila sin pindah sebelah, kita akan ada shift sin, sebab sin tu dipindahkan ke sebelah. So shift sin, jawapan itu adalah 69.57. 69.57. Pastikan dalam 4 angka bererti. Sampai sini jelas tak? Okey. Untuk pemakahan kata 2, dia kat apa? Kalau buat 7.05 per sin X, sama je ke? Sama je. Cuma lebih senang kalau awak nak cari X, biar awak nak cari sudut, biar tu sudut ke atas. Kalau awak terbalikkan dia jadi macam ni kan, maksud awak tu 7.05 bahagi dengan sin X, betul tak?
Macam ni kan awak masukkan? Ke cikgu salah faham? Betul ke? Boleh. Jawapan dia tetap sama. Cumanya dia menyusahkan awak lah. Nak kena pindah-pindah lagi. Ni kan senang je. Ni bahagi terus pindah jadi Arab. Yang ni nak kena pindah lagi. Banyak kerja. Jadi lebih baik kalau nak cari sudut, biar sudut yang berada di atas lah. Dan pastikan yang ni pun sudut berada di atas. Jelas tak Muiz? Jelas ni. Okey, ada soalan nak tanya yang lain? Macam cikgu kata tadi, pemakahan kerta 2, dia takkan ambil kira awak punya jalan kan. Kat sini sepatutnya ada jalan lain kan. Awak punya jalan sin X sama dengan sin 55.5 bahagi dengan 6.2 darab dengan 7.05. Kemudian awak dapat sin X awak itu adalah sama dengan berapa tadi? 0.9371. Kemudian X adalah sama dengan sin negatif 1, 0.9371. Kemudian X dapat berapa tadi? 69.57. So ini jalan panjang-panjang untuk dapatkan jawapan ni. Tak ada markah pun untuk soalan ni lah. So macam membazir masa lah untuk awak. Dia akan ambil masa bila awak nak kena tulis jalan kerja. So better daripada awal ni awak tak payah buat jalan kerja ni. So kena pastikan lah buat latihan supaya kita akan kurangkan masa untuk menulis jalan kerja yang panjang ni. Jelas tak? Cikgu. Apa tu Intan? Nak tanya apa tu Intan? Saya cakap jelas cikgu. Oh jelas, okey. So markah tu kat sini dengan kat sini je. Jadi macam membazir masa awak buat jalan panjang tu. Boleh terus guna kalkulator. Okey, ini penyelesaian yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, kita pergi contoh 3 pula. Dia kata rajah di bawah menunjukkan kedudukan rumah Kristina, rumah Ron dan sebuah pejabat pos. Okey, kita pindahkan ke sini sikit. Dia kata hitung bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Okey, bearing bermaksud dia nak dekat sini lah. Bearing daripada pejabat pos daripada rumah Kristina. Dari sinilah dia nak. So kalau bearing tu dia nak ambil daripada utara, betul tak? Bearing tu dia nak ambil daripada utara. Jadi kita kena tahukan Q ni dululah. Okay. So daripada rumah Kristina, ini pasangan dia, ni pasangan dia. So kita boleh guna formula sin, petua sinus apabila kita ada dua pasangan macam ni lah. So sin Q bahagi dengan 9.4 sama dengan sin 98 bahagi dengan 12. Ok, so kita boleh tekan je kalkulator. 9.4 pindah sebelah jadi darab, jadi sin 98 bahagi dengan 12 darab dengan 9.4. So dapat jawapan 0.775. Kemudian kita pindahkan sin pula ke sebelah, kita akan dapat shift sin lah. Shift sin, jawapan kita adalah sudut itu adalah 50.87. Okay, jadi sudut Q adalah 50.87. Okey, disebabkan sudut Q tu dekat sini, bearing daripada sini ke sini, so dia nak sudut warna ungu ni lah. Jadi kita kena tolak lah untuk dapatkan bearing dia. So bearing pos ke Kristina adalah sama dengan 90. Tolak 50.87. So dapat jawapan 39.13.
Okey, untuk tak letak sudut pun tak ada masalah sebab net memang tak pentingkan unit. Jadi awak tak letak sudut pun betul, letak sudut pun betul. Untuk soalan A jelas tak? Ada soalan nak tanya? Dah go. Okey, untuk soalan B, dia minta bearing pejabat pos dari rumah Ron. Dari sinilah, dari sini ke sini. Okey, dari sini ke sini. Ya, dari sini kita ikut arah jam. Bearing mesti ikut arah jam. So dari sini ke sana. So kita kena dapat R dulu lah. So sudut R ni boleh didapati dengan menggunakan ni segitiga kan. Sudut Q ni kita dah dapat tadi 50.87. Jadi kita boleh buat jalan untuk sudut R adalah sama dengan 180 tolak dengan 98 tolak dengan 50.87. So kita tekan kalkulator. 180 tolak dengan 98 tolak dengan 50.87. Dapat 31.13. Kemudian disebabkan bearing, kita kena ambil dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Jadi kita dah tahu sudut kat sini adalah 31.13. So yang ni dari sini ke sini sahaja adalah 270. Jadi kena tambah lah. So bearing dari dari pejabat pos ke rumah ke Ron sama dengan 270 tambah 31.13. So dapatlah jawapan 301.13. Untuk soalan B jelas tak? Ada soalan nak tanya? Bearing ni dah belajar ke masa belajar geografi ataupun dalam matematik? Ada ke dalam matematik? Ataupun belajar geografi jumpa bearing? Geografi tu. Oh, geografi. Saya faham lah Faham lah kenapa kena tambah dengan 270. Okey, untuk C pula, dia kata jarak daripada rumah Kristina ke pejabat pos. Okey. So, dia tanya kat sini lah, betul tak? Dari sini. So, kita boleh padam kat sini jap. So, ini pasangan yang pertama. Sebab itu kita nak tanya sini. So, kita kena cari pasangan dia lah. Dengan ini. So, ada dua pasangan, boleh guna petua sinus. Jadi kita anggaplah ini X. Jadi X bahagi dengan pasangan dia adalah sin 31.13 sama dengan 12 bahagi dengan sin 98. So X dapat, ni pindah jadi darab saja. Belas bahagi sin 98 darab dengan sin 31.13. So dapatlah jawapan 6.2647. Kalau nak jawab 6.265 pun tak ada masalah pilihlah mana-mana. Tapi mesti sekurang-kurangnya 4 angka berti. 1, 2, 3, 4. 4 angka berti sekurang-kurangnya. Jelas tak? Ada soalan nak tanya sampai sini? Cikgu, Ha. yang itu kenapa tak payah inverse C? Kenapa C C tak payah inverse? Sebab ada sin tak dekat sini? Oh, tak ada. Tak ada sin kan kat sini. Untuk soalan A ni ada sin kan. Lepas tu kita kena tekan shift sin. Sebab yang dekat soalan A kita nak cari sudut, dekat soalan C kita nak cari sisi.
Apa-apa. Okey, bagus soalan awak. Terima kasih cikgu. Ada lagi tak soalan nak tanya? Yang lain? Kalau tak ada, cikgu teruskan ya. Okey, jap. Ini jawapan kepada soalan kita tadi. Okey, cikgu nak test awak pula. Cuba jawab soalan A. Sama dengan 6.7 bahagi dengan sin 78. So M sama dengan ini bahagi pindah sebelah jadi darab. So kita tekan kalkulator. 6.7 bahagi 6.7 bahagi dengan sin 78 darab dengan sin 55. So dapat jawapan 5.611. 5.611. Okey, kita tengok jawapan kawan awak. Oi, ramai hantar. Okey, kita tengok jawapan Atif. Okey, bagus Atif. Kurotun. Okey, bagus. Adib. Banyaknya Adib cari. Okey, bagus Adib. Ni adik-adik. Okey, awak Syami pula. 3. Syami macam mana dapat jawapan ni? Pertama tekan kalkulator 12 tadi. Awak salah tekan kalkulator? Tekan apa tu 45, patutnya tekan 55. Okey. Cuai. So kena berhati-hati lah. Pada betul. Okey, bagus. Huda. Syami atas sekali lagi. Sama. Benda yang sama. Syamira. Okey, bagus Syamira. Syazwani. Bagus Syazwani. Mukri. Okey, bagus Mukri. Syafiqah Amira. Okey, bagus Syafiqah. Intan. Intan pun laju pun Intan. Bagus Intan. Cikgu tak tanya soalan B dengan C lagi. Huda. Okey, bagus. Okey. So nampaknya hampir semua faham. Cuma siapa salah tadi? Okey, Syami saja yang silap tekan kalkulator. Okey, lepas ni kena berhati-hati Syami. Okey, so cikgu tinggalkan soalan ni. Cikgu akan pergi kepada menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah. Menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah kes berambiguiti suatu segitiga. Okey, suatu segitiga. Apa itu kes ambiguiti? Ambiguiti ni dia bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okey. So kita tengok contoh yang pertama. Dia kata tiada segitiga wujud sekiranya A kurang daripada ketinggian segitiga ni. Jadi kita tengok apa yang dimaksud dengan tiada segitiga wujud. So kita pergi dekat sini GeoGebra kita ni. Tengok C kita ni 10, H kita ni kita tak tahu. So kita tengok sekiranya kurang daripada H. Nampak tak? Nampak tak H tu kurang daripada kita punya garisan kurang berbanding H. Jadi tak ada segitiga yang wujud pun. Itu yang dimasukkan dengan tiada segitiga wujud. Okey, yang kedua dia kata satu segitiga wujud sekiranya A itu sama dengan H. Okey, so cikgu panjangkan lagi sikit. Belum sampai lagi. Okey, so dah sampai kat sini. Allah. Okey, nampak tak? So maknanya 7 ni adalah ketinggian bagi H. So bila dia dah sama dengan H, nilai A itu sama dengan H, bermakna ada segitiga yang wujud. Tapi segitiga tu apa? Segitiga bersudut tegak bila A itu sama dengan H. Manakala sekiranya A itu lebih besar daripada C. C tu adalah kat sini C tu adalah kat sini, yang lebih besar daripada segitiga yang belah sini. Jadi kita tengok kalau cikgu buat lebih besar dia jadi macam mana. Cikgu buat dia lebih besar paling besar. Okey, nampak?
bila dia lebih besar daripada C ni 10, dia 20. Jadi bermakna dia membentuk segitiga jugalah. Masih membentuk segitiga. Tetapi macam mana pula dia dalam keadaan H tadi 7? So dia dalam keadaan antara 7 sehingga 10. So cikgu akan buat antara 7 sehingga 10 Okey, nampak tak? Dia dah membentuk segitiga berambiguiti. Sebab kemungkinan dekat C2 atau kemungkinan dia berada di C1. So panjang tu memainkan peranan yang penting lah. Jelas tak? Tadi kan H ni 7, C tu 10. Jadi bila dia di antara nilai H dengan nilai C, kes segitiga berambiguiti wujud, iaitu ketaktentuan. Kemungkinan dia berada kat sini, mungkin juga dia berada kat sini. Tetapi kalau cikgu buat lebih 10.1 cikgu buat 10.3, tengok tak ada kes berambiguiti yang wujud. Kalau ambil kurang dia 9.9 contoh. Sebab 99 adalah di antara 7 sehingga 10 kan. So masih wujud kes berambiguiti. So dia akan kata ada dua segitiga yang wujud lah. So kita balik kepada contoh ni. Apabila A awak ni adalah di antara H dengan C, jadi dua segitiga akan wujud. Itu yang dinamakan kes berambiguiti. Jelas tak? Jelas tak? Senyap je. Kalau tak faham cikgu ulang balik. Macam mana, faham betul tak? Perlu tak cikgu ulang balik? Cikgu tu keluar ke? Jelas cikgu, jelas. Oh, jelas. Okey, so kalau jelas cikgu teruskan. Kita tengok kat sini. Okey, dia kata soalan A, tentukan sama ada kes berambiguiti wujud. Okey, kes berambiguiti ni wujud atau tidak. Okey, kalau tengok kat sini, soalan untuk A, dia wujud. Ya, wujud. Kenapa? Sebab segitiga PQR dengan sudut bukan kandung, iaitu yang berada pada P, dan sisi RQ lebih pendek daripada sisi PR, tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga. So tinggi tu kat sini So bila ini H awak, so ini A awak. Apabila A awak berada di antara, ini kita anggap C so berada di antara H hingga C, jadi kes berambiguiti wujud. So apa yang dimasukkan bukan kandung? Bukan kandung tu adalah ini sisi awak, ini adalah bukan kandung ni. So, macam cikgu punya ayat tadi, pasangan lah. So pasangan dia tu adalah kita panggil sudut bukan kandung. Bukan kandung. So kalau macam 7 ni, sudut bukan kandung ni adalah Q lah. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, untuk soalan B, dia kata tidak wujud. Tidak wujud kes berambiguiti kerana dua sudut telah diberi. So bila sudut ni dah diberi, dia dah bagi siap-siap sudut tu, bermakna tak adalah wujud, tidak wujudlah kes berambiguiti. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 5. Dia kata segitiga ABC sudut BAC 40. Okey, AB adalah 20, BC adalah 14. Okey, hitung nilai-nilai yang mungkin bagi sudut C dengan sudut B. Okey,
Yang pertama, tentukan sama ada wujud kes berambiguiti bagi segitiga ABC. Okey, kat sini kan 14. So dia memang kurang dari 20. Okey. Dan tinggi dia dekat sini warna pink ni. Jadi bermakna memang akan wujud kes berambiguiti lah bila mana ini A, ini C awak, di sini H. So keadaan A ni adalah di antara H dengan C. Jadi kes berambiguiti wujud. So kita kena kira dua-dua lah. So kita kena kira dua-dua. Jadi mula-mula kita kira lah yang C biasa tu dulu. So kita akan kira kat sini kejap. Kita kira C biasa dulu kat sini lah. So C ni pasangan dia adalah 20. Yang ni adalah pasangan dia ini. Jadi kita nak cari sudut C. Sin C bahagi dengan 20 sama dengan 14 bahagi dengan sin 40. So kita boleh tekan kalkulator. 14 bahagi dengan sin 40 darab dengan 20. So kita kena tekan shift lagi. Kena tekan shift lagi sebab cikgu ada tersilap formula dekat sini. Tak boleh padam. Sebab kalau sudut ke atas, jangan tersilap buat macam cikgu Sudut ke atas sebelah sini mesti sudut juga. Awak tulis dulu. So sin 40 bahagi dengan 14. Jadi sin 40 bahagi dengan 14 darab dengan 20. So dapat jawapan tu. Disebabkan ada sin, so sin dipindahkan ke sebelah. Kita akan tekan shift sin. Jawapan itu dapat 66.67. So C adalah 66.67. So C dekat sini adalah cikgu padam kat dia punya ni 6. Alah, pen kejap pen problem pula. 66.67. Jadi apabila kat sini awak dapat 66.67, untuk dapat sudut daripada C1 ni pula awak tahu ini adalah segitiga sama kaki tau. Apabila dia membentuk kes berambiguiti, sisi dia kita akan dapat segitiga sama kaki. Jadi kalau kat sini 14, sudut yang sisi kat sini pun 14. Jadi dekat sini dapat 66.67. So sudut untuk C1 adalah 180 tolak dengan 66.67. Kakak 180 tolak kepada jawapan kita tadi, dapatlah 113.32. Okey, itu untuk sudut C1. Okey, manakala untuk dapatkan sudut B. Sudut B ni pun dia akan jadi 2 lah. Satu untuk B daripada A ke C tu, satu lagi daripada sini ke sini. So kita kena buat dua-dua lah. Satu sudut B dengan satu lagi sudut B1. Jadi untuk sudut yang B biasa ni, kita buat 180 tolak dengan 66.67 tolak dengan 40 baru dapat sudut B tu lah. 66.67 tolak lagi dengan 40. So dapat jawapan 73.32. Manakala sudut untuk B1 yang kecil ni 180 tolak dengan 40 tolak lagi dengan kita dapat tadi kat sini 113.32. 113.32. Dapatlah jawapan kita 26.68. Sebab tu soalan ni dia kata apa? Hitung nilai-nilai yang mungkin.
Bila soalan kata nilai-nilai yang mungkin, kemungkinan ada lebih daripada satu jawapan lah. Dekat soalan tu sendiri dia dah bagi hint yang segitiga ini adalah segitiga berjenis kes berambiguiti. Sampai sini jelas tak? Jelas aku. Ada soalan nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada jelas yang awak cari tu kat sini kan, yang PQ dah ada, ni awak cari tu kat sini 57.86. Lepas tu awak cari mana tadi, 87 tu dekat sini, dan jawapan awak dapat adalah kat sini 18.28. Tak cari lagi yang satu lagi. Okey, ada satu lagi orang hantar. Kejap cikgu tengok. Okey, kita tengok kuratun punya pula. Okey, kejap cikgu bawa ke sana. Okey, kuratun punya pun sama kuratun. Awak cuma cari awak cuma cari sama macam diorang ni lah. Betul, tapi itulah tak berapa nak tepat. Sini, sekejap. Ni betul. Ni betul, ni betul, ni betul. Semua betul. Cuma markah tak mencukupi lah. Sebab kita tak cari lagi PR kat sini. Ada satu lagi. Cikgu tengok satu lagi Ada 1 minit. Ada orang hantar lagi. Okey, kita tengok awak Atif punya pula. Okey, awak Atif punya. Sekejap cikgu besarkan. Okey, awak Atif punya. Okey, awak Atif punya dapat yang sudut yang pertama. Bagus. Sudut yang pertama bagus. Lepas tu dia cari ni sudut R yang kedua. R yang kedua dapat nilai ini. Bagus. Kemudian dia cari untuk Q lah. Ok, ni Q. Ni Q yang ke 1. Dia dapat 7.11. Ok, kurangnya Awatif punya adalah Awatif kan hantar tadi. Kurangnya Awatif punya adalah Awatif yang lain ni dia cari yang bawah ni. Yang Awatif cuma cari yang ni je, cari sudut, tapi Awatif cari yang kat sini saja. Dia tak cari yang satu lagi sini, tak ada. Padahal sudut dah dapat dua-dua. So maknanya kekurangan markah tu dekat sini je. Jelas tak Awatif? Jelas tu. Kurang markah kat sini. Sorry yang ni tak tahu ni. Ni awak tak cari kat sini. So situ kurang lah. So bila untuk kes berambiguiti kita kena berhati-hati sikit. Sebab kita kena cari keseluruhan apa yang soalan bagi. Okay, ada soalan sebelum kita habiskan kelas?